Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dipanjangkan umur, memberikan kesempatan untuk hadir berjemaah sama-sama. Insya-Allah tuan-tuan, kita sambung dalam bab wudu. Kita nak kaji sikit lah tuan-tuan. Dia ada baca kitab, kena baca semua. Walaupun benda tu kadang kita dah tahu, tapi kadang-kadang ada orang nak skip juga. Dia kata, ni kita benda dah tahu, tak payah. Tapi tak apa, kita baca saja tuan-tuan. Iaitu fasal tentang syaratnya wudu. Yang pertama, air mutlak atau dikira air mutlak. Ini semua tahulah. Yang keduanya Islam. Yang ketiganya pandai. Maknanya dia tahu tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan wudu. Di sini letaknya kepentingan ilmu pengetahuan. Kalau tak pandai berwudu, tuan, tak belajar wudu, macam mana cara wudu, dia khawatir wudunya itu tak betul. Bila tak betul, dia tak sah. Yang keempatnya mengetahui fardu-fardu wudu. Yang kelima tidak ragu terhadap yang fardu disangka sunat. Umpamanya membasuh muka itu fardu, tapi dia ingat sunat. Jadi bila sunat, dia tak buat. Kadang-kadang benda itu sunat, kumur-kumur itu sunat, tapi dia ingat wajib. Lagi satu, zaman kita kecil dulu basuh belakang kan. Wudu basuh telinga, basuh belakang lagi. Basuh leher. Basuh leher tak masuk mana pun. Tapi kalau kita nak buat. Yang keenam, tidak ada dinding yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit atau sesuatu yang dapat merubah air, seperti za'faran, kesumber, lilin atau kotoran kuku. Maknanya anggota yang wajib wudu tu tidak ada benda yang menghalang air padanya. Kalau ada benda yang menghalang air padanya, dia kena buang, kena bersihkan dululah. Ataupun sesuatu yang mengubah air daripada air mutlak tu, jadilah dia air yang tidak mutlak. Umpamanya bila bubuh za'faran. Za'faran ni saffron, benda yang warna kuning, masuk dalam air, air jadi kuning. Dia tak jadi air mutlak lah. Namanya air za'faran. Ataupun dakwat, kita bubuh dakwat. Ataupun watercolor, budak-budak tu duk mewarna tu, masuk watercolor, air tu jadi biru. Maka itu tidak lagi menjadi air mutlak. Yang ketujuh, meratakan air di anggota yang dibasuh atau diusap. Meratakan air kepada seluruh anggota yang wajib dibasuh. Ataupun disunat tu digosok-gosok tuan. Masuk waktu bagi orang yang selalu berhadas, seperti orang yang terkena penyakit air kencing tidak lawas. Dia tak boleh buat apa tuan, orang kecil tak lawas, dia sudah satu penyakit. Jadi orang yang seperti ini, ataupun orang yang perempuan ini sentiasa beristihadah, maknanya keluar darah yang tidak terkawal, kencing yang tidak terkawal, dan lain-lain, benda-benda yang boleh menyebabkan batalnya wudu yang tidak terkawal kerana penyakit. Maka seperti ini, dia ambil wudu ni, kena masuk waktu, dia ambil wudu. Tiap kali waktu dia ambil wudu. Maknanya satu wudu tu dia tak boleh untuk 2-3 sembahyang. Kadang-kadang ada orang dia boleh tahan wudu pada waktu zuhur sampai asar, sampai maghrib, dia tak batal wudu. Tapi bagi orang yang berpenyakit ni, menyebabkan dia berhadas, dia kena ambil wudu tiap-tiap kali masuk waktu. Maknanya sebelum dia ambil wudu tu, dia kena bersihkan dulu tempat dia berhadas tu, kemudian dia berwudu. Lepas tu kalau dia keluar juga,
dengan tak sengaja, orang kata uncallable, yang tak boleh dikawal, maka dia boleh teruskan saja. Sebab dia penyakit, tak boleh nak buat apa. Takkan nak tutup tu lah. Nak disunat tu habis, dia jangan keluar terus. Islam tak sampai macam itu, tuan-tuan. Ada penyelesaian dia. Kemudian fardu wuduk, ni semua orang dah tahu dah, tuan-tuan. Saya percaya tuan-tuan yang datang sini semua dah tahu dah. Dah mahir dengan fardu wuduk ni. Yang pertama ni menunaikan fardu wuduk atau bersuci untuk sembahyang ketika membasuh pertama bahagian daripada muka. Nanti basuh muka tu kena berniat fardu wuduk. Yang keduanya basuh muka. Yang ketiganya basuh kedua tangan sampai siku, ilal marafiq, sampai siku. Tapi kadang-kadang ada orang nak basuh sampai ketiak pun ada, tuan-tuan. Itu tak jadi masalah. Mengusap sebahagian daripada kepala mengikut mazhab Syafi'i. Mengusap sebahagian sikit kepala. Dia takut remos dia tu, dia ambil air sikit basuh tu. Ikut Syafi'i. Tapi ikut mazhab yang lain, tuan-tuan, ada di antara kena sapu seluruh kepala. Ada pula kena sapu sebahagian kepala sahaja. Tapi yang lebih selamat, tuan-tuan, kita sapu semua kepala, tuan-tuan. Itu lebih selamat. Yang keempat, yang kelimanya membasuh kedua kaki sehingga kedua mata kaki. Basuh kedua kaki. Tapi orang Syiah, tuan, dia sapu kepala, sapu kaki pun sapu. Antara puncanya pasal pada qiraat, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Dalam Quran ikut qiraat yang standard, tuan, wa arjulakum. Sebab dia ikut pada ayat faghsilu wujuhakum. Bila wamsahu bi ru'usikum, bi tu huruf jar, bi ru'usikum, huruf jar tu dia membaris bawahkan perkataan selepas huruf jar. Jadi bi ru'usikum, kemudian wa arjulakum, dia baca wa arjulikum. Bila baca wa arjulikum, maka kaki pun sapu juga. Itu di antara hujah orang yang dok sapu kaki. Sama orang Syiah lah, disapu kaki. Kemudian dibawalah beberapa hadis daripada ulama-ulama mereka yang menyatakan kaki ni sapu. Jadi tuan-tuan, kalau nampak orang dok sapu kaki, kemungkinan besar dia ni orang yang Syiah ataupun bertasyayuh, tuan. Kemudian yang keenamnya tertib. Tertib maknanya kena mendahulukan mana yang dahulu lah. Tak boleh basuh tangan dulu baru basuh muka, tuan. Andai kata ragu dalam membasuh anggota yang sebelum selesai wuduk, maka segera dibasuhnya dan diulang apa yang sesudah anggota itu. Contoh, tuan, dibasuh muka, dibasuh tangan. Kemudian ketika dia basuh kepala tu, dia ragu, aku dah basuh tangan ke tidak tadi ni. Dia kena ulang balik basuh tangan tu, kemudian basuh kepala balik, basuh kaki balik, tuan. Atau ragu sesudah selesainya berwuduk, maka tidak mempengaruhi wuduknya, yakni wuduknya tetap sah. Maknanya lepas habis wuduk dah, habis wuduk dah datang nak sembahyang, tuan. Tengah ada sembahyang tadi, aku basuh tangan ke tak basuh tangan? Basuh tangan tak basuh tangan? Maka tak perlu nak pergi wuduk balik. Sebab dia prinsip dia, tuan, al-yakin la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak dihapuskan dengan syak ataupun ragu-ragu. Lagi satu contoh, tuan. Kita dah ambil wuduk ambil wuduk, kita dah sembahyang maghrib. Ini bagi orang yang tidak terkena penyakit. Sembahyang maghrib, lepas maghrib tu dia pun tunggu waktu isyak tu, dia pun duduk ataupun dia dengar ceramah je ni sampai pada waktu isyak. Masuk waktu isyak tadi, dia pun dah kentut ke belum? Dah kentut ke belum? Dia ragu-ragu sama ada wuduk tu dah batal ke belum. Maka kata ulama, dia boleh teruskan sembahyang dia sebab dia berpegang kepada al-yakin tadi. Yakinnya dia dah ambil wuduk, dah sembahyang maghrib. Syaknya dia batal ke belum.
Jadi al-yakin la yuzalu bisyak, yakin tidak dihapuskan oleh keraguan. Maka dia boleh terus on sembahyang syak tuan, tak jadi masalah. Itu ada kaedah Islam ni mudah tuan. Kemudian sunat-sunat wudu, membaca basmalah, kerana sabda Nabi SAW, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Tidak sah sembahyang orang yang tidak berwudu, dan tidak sempurna wudu orang yang tidak menyebut nama Allah. Maknanya tidak menyebut bismillah. Dengan arti kata lain, wudu tidak sah ikut hadis ni secara harfiahnya. Hadis ni tuan-tuan menimbulkan pertikaian di kalangan para ulama. Ada yang kata hadis ni hadis sahih, ada yang kata hadis hasan, ada yang kata hadis dhaif. Jadi bila ulama khilaf dalam satu-satu hadis tuan, maka hukum yang timbul daripada hadis itu juga khilaf. Jadi kita kena faham kenapa ulama khilaf, Ustaz. Ulama A kata begini, ulama B kata begini. Puncanya daripada pemahaman terhadap nas. Sama ada pemahaman terhadap nas itu terhadap status nas tersebut, hadis Nabi. Statusnya sahih ke tidak? Bila status dia sahih, sudah tentu dia akan mengistimbatkan hukum berdasarkan kepada kesahihan hadis. Tapi kalau dhaif, hadis itu dhaif, dia kata hadis ini dhaif, alasan dia sekian. Kenapa dia kata dhaif? Maka sudah tentu istimbat hukum daripada hadis ni mempengaruhi. Bila hadis dhaif, dia tidak menjadi hujah di dalam hukum. Bila tak menjadi hujah dalam hukum, hukumnya berbeza. Sebab tu dalam bab membaca bismillah ketika wudu ni tuan-tuan, ulama khilaf tuan-tuan. Ulama khilaf hukum baca basmalah ketika wudu. Pertama tuan-tuan, ulama kata sunat, mustahabun. Maknanya kalau tak baca bismillah, wudunya sah. Sebab sunat sahaja. Sunat ni maknanya dibuat dapat pahala, tak dibuat tidak menjejaskan apa-apa. Itu sunat. Jadi maknanya bila sunat membaca basmalah ketika wudu, maka kalau tak baca basmalah, wudunya tidak terjejas, cuma pahalanya kurang sikit. Sebab kalau baca basmalah tu, dia itu akan mendapat pahala daripada bacaan basmalah. Ini adalah pandangan Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan satu riwayat daripada Imam Ahmad. Dan pendapat Imam Ahmad ini yang dipilih oleh Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ini salah seorang ulama besar di dalam mazhab Imam Ahmad tuan-tuan. Itu pendapat yang pertama tuan-tuan. Dan juga inilah juga pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah, iaitu yang mengatakan baca bismillah ni sunat, bukan wajib. Kalau wajib tak baca berdosa. Okey, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua tuan-tuan, wajib. Maknanya baca basmalah ketika wudu wajib. Kalau tak baca basmalah ketika wudu, berdosa. Boleh menjejaskan akan wudunya, boleh menyebabkan wudu tidak menjadi sah. Ini adalah pendapat, salah satu riwayat dalam pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh kebanyakan mazhab Hambali. Ini kebanyakan pendapat yang dipilih kebanyakan mazhab Hambali. Jadi ikut mazhab Hambali, kalau tak baca bismillah tidak sah solat. Tapi ada juga ulama dalam mazhab Hambali yang kata tak wajib. Jadi kita faham tuan. Umpamanya tadilah Ibnu Qudamah dan juga Ibnu Taimiyah. Dua-dua ini mazhab Hambali, tapi dia tidak berpandangan sebagaimana pandangan kebanyakan ulama mazhab Hambali. Itu kita kena faham tuan. Dan ini juga pendapat yang dipegang oleh mazhab Zahiri, mazhab Abu Dawud Az-Zahiri, Imam Dawud Az-Zahiri. Mazhab Zahiri satu mazhab yang dah tak ada lagi dah tuan-tuan. Sebab dia tak ada pengikut-pengikut, tak
Tak ada anak-anak murid dia nak memperkembangkan mazhab dia. Sebab tu mazhab dia dah tak ada dah tuan-tuan. Cuma tinggal di dalam kitab-kitab saja. Cuma untungnya mazhab Daud Zahiri ni tuan-tuan, ada seorang ulama yang bernama Imam Ibn Hazmin Al-Andalusi atau Imam Ibn Hazmin Al-Sepanyol, Spain. Andalus tu dulu Sepanyol lah. Jadi ulama Ibn Hazmin ni asalnya bermazhab Syafi'i, tapi kemudiannya dia tertarik dengan mazhab Daud Az-Zahiri ini. Dia pun mendalami mazhab Az-Zahiri ini, dan dialah yang memperkembangkan mazhab Daud Az-Zahiri dan mengarang kitab-kitab yang berpandukan kepada mazhab Daud Az-Zahiri. Tapi malangnya anak murid dia tidak memperkembangkan mazhab Zahiri ini tuan-tuan. Itu kedudukan mazhab Zahiri. Sebab tu mazhab bukan 4 ya tuan-tuan. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhabnya ada banyak. Cuma yang masih hidup, yang masih berkembang 4 ni. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Di sana ada mazhab Daud Az-Zahiri, ada mazhab At-Tabari, ada mazhab Al-Laythi, ada mazhab Al-Thawri. Tapi mazhab-mazhab ni semua dah mati ya tuan-tuan. Tak ada ulama yang nak berkembang. Tak tahulah kok zaman sekarang ni ada orang nak mengaji balik, mazhab tu nak memperkembangkan balik, kemudian ada pula pengikut. Allah Alam tuan. Dan inilah juga pandangan Ishaq Rahawai dan Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri pun ada mazhab dia sendiri. Dia seorang tabi'in, tapi mazhab dia tidak berkembang menjadi satu mazhab yang tersusun macam mazhab Syafi'i tuan. Itu ada pendapat dia, mazhab apa ni, Hasan Al-Basri. Jadi ada dua pandangan berdasarkan kepada penilaian mereka terhadap hadis ni tuan-tuan, dan juga beberapa hadis-hadis yang lain. Kita nasib baik kita mazhab Syafi'i tuan. Mazhab Syafi'i kata apa? Sunat sahaja membaca bismillah ketika kita mengambil wudu. Bila sunat maksudnya tak ada masalah, tak baca pun sah. Yang keduanya membasuh kedua tapak tangan. Baca bismillahirrahmanirrahim kemudian basuh tangan tuan. Itu sunat. Tak basuh tangan pun tak apa, tak masalah. Kecuali kalau sekiranya tangan tu ada najis, maka wajib dan dibasuh tangan tu untuk menghilangkan najis. Yang ketiganya bersiwak, gosok gigi dengan segala alat yang kasar. Tak semesti guna kayu sugi. Kita faham. Orang ingat guna kayu sugi, itu sunat. Dan guna berus gigi pun itu dikira bersiwak. Tak semesti guna kayu arak, tak semesti guna kayu sugi. Apa saja kan. Orang zaman dulu guna arang. Arang tu pun kira bersiwak juga tuan-tuan. Dan gosok gigi. Paling tidak tuan-tuan, berus gigi tak ada, arang tak ada, kayu sugi tak ada, guna tangan sugi tuan. Guna jari sugi ni gosok. Sunat menggosok-gosok sugi. Sebab tuan-tuan, Nabi SAW ada menyebut dalam satu hadis. Hadis ini cukup popular tuan. Hadis riwayat Imam Malik. Dan juga hadis ini juga, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Riwayat lain kata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salah, inda kulli salah. Jadi maknanya sama ada setiap waktu solat ataupun setiap kali nak ambil wudu ni disunatkan menggosok-gosokkan giginya. Sunat saja tuan-tuan. Kemudian yang keempatnya, setelah gosok gigi itu berkumur-kumur. Berkumur-kumur itu juga adalah sunat. Yang kelimanya, memasukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkan semula. Dan sunat, ini pasal terjemahan bahasa Indonesia tuan. Dan sunat membarengkan, menyamakan. Maknanya mensekalikan ketika berkumur-kumur tu dengan menghirup. Maknanya dengan satu kali ambil air itu, kumur-kumur, sekalikan dengan masukkan air dalam hidung. Membarengkan dia kata, mensamakan, mensekalikan. Saya baik ada Tuan Haji orang jauh, boleh tanya. Yang keenamnya, mengusap semua kepala dan kedua telinga luar dan dalam. Telinga ni tuan-tuan sunat je, bukan wajib. Kalau tak basuh telinga, sah wuduknya. Tetapi sunat dibasuh telinganya dan sunat. Jadi kalau mengikut mazhab Syafi'i tadi, basuh sebahagian kepala,
yang wajibnya. Tetapi sunat dibasuh semua kepala. Kadang-kadang ada orang buatnya, dia ambil, disusat semua kepala, terus kepada telinga. Maknanya dia tidak gunakan air baru untuk telinga. Itu pun ada dia punya nasnya, tuan-tuan. Dia bukan buat suka-suka. Dia bukan suka-suka. Yang ketujuhnya, membasuh sela-sela rambut yang tebal, janggut atau jambang, juga sela-sela jari dan kaki. Dan cara membasuh sela-sela jari tangan dengan gini ya, menggenggam jari-jari tangan kanan dengan kiri, dan kaki dengan memasukkan jari kelingking kiri ke jari-jari kaki. Itu. Sebab itu dia ada hadisnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Hadis ini pun hadis yang ulama ada berbeza pandangan. Atani Jibril faqala li idza tawadda'ta fakhalil lihyataka. Jibril datang memberitahu kepada aku, jika kamu berwuduk hendaklah membasuh sela-sela janggut. Basuh sela-sela janggut. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan sela-sela jari supaya tidak disela-sela Allah oleh api neraka. Dia berlindung sela-sela jari ini benar. Dan dalam hadis yang lain, awaslah tumit-tumit dari api neraka. Maknanya tumit ni kena basuh. Nabi dia sebut, awaslah tumit-tumit kamu daripada api neraka. Maknanya kena berwuduk dengan sempurna, dengan mengenakan air kepada anggota-anggota yang wajib wuduk. Itu wa arjulakum ilal ka'bain, dan membasuh kedua kaki. Allah Ta'ala kata ilal ka'bain, sampai kepada dua mata kaki. Dua mata kaki dan tumit. Kadang tumit orang tertinggal, tuan. Sebab tu kena basuh kaki, kena tengok. Sahabat-sahabat Nabi basuh sampai betis, tuan. Sebab bila Nabi kata anggota wuduk ni besok bercahaya, jadi dia nak ambil lebih, sampai betis-betis dia basuh. Percaya. Sebagai satu lagi, sebagai langkah berjaga-jaga supaya tumit itu dibasuh dengan sekali. Memang ada orang nak ambil wuduk dan tumit tu tak kena bagian tumit tu. Itu masalah, tuan. Yang ke-8-nya, menggosok anggota wuduk. Digosok-gosoklah ni anggota wuduk ni, disapu gosok. Sebab tu tuan-tuan, kalau ambil air wuduk dengan air yang sedikit lebih sempurna daripada ambil wuduk dengan air banyak. Nabi pun ambil air sikit berjimat. Nabi kata, pembaziran apakah ini? Hadis tu dulu ada keluar dalam TV3 sebelum waktu azan, TV3 ke TV9. Hanya pembaziran apakah ini? Sampai sahabat Nabi tanya, wuduk pun ada membazir ke? Dia kata, ya, walaupun kamu berwuduk di sungai, sungai kan banyak air, jangan membazir. Maknanya kena ambil sikit. Itu cara ambil wuduk. Yang boleh cari dalam YouTube, Syekh Al-Khatari ke apa tu, yang dikatakan wuduknya itu bersanad sampai sambung. Maknanya dia ambil cara wuduk tu bersanad daripada tok guru dia, tok guru ambil tok guru sampai kepada Rasulullah. Syekh Khatari ke apa tu, cuba tuan-tuan tengok dalam YouTube. Syekh Khatari apa wuduk dia. Memang dia berwuduknya ambil sikit air, digosok kan. Jadi sunat, tuan. Kalau pakai kolah senang celup ya, 3 kali. Masuk ke muka 3 kali. Kalau pakai kolah. Tapi yang walaupun pakai kolah yang lebih baik, dia ambil, digosok-gosok. Yang ke-9-nya, membaca doa sesudah wuduk sambil menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan dan melihat ke langit meskipun dia buta. Itu di antara sunat yang disebutkan. Doa ini panjanglah, tuan. Doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu antara doanya, tuan. Setengah-setengah masjid, setengah-setengah surau ditampal doa. Letak supaya orang ambil dekat tempat wuduk, supaya orang ambil wuduk, dia tengok doa tu, dia boleh baca dengan mengangkat tangan. Itu ada doa, tuan. Dalam riwayat, di banyak riwayat, tuan, dan doa-doa ni hadis riwayat Muslim, maknanya sahih. Ada tambahan dalam riwayat Imam Tirmizi, dalam riwayat Al-Hakim juga pun ada, riwayat Ad-Dalami pun ada. Maknanya
membaca doa selepas wuduk ni sabit datang daripada Rasulullah SAW. Yang ke-10, dan tiga-tiga dalam semua basuhan, mentiga-tigakan 3 kali, mentiga-tigakan dalam basuhan, semua basuhan, dan menyertai niat dengan basuhan yang pertama dari bahagian muka, dan mengucapkan dengan perlahan-lahan dan memerhatikan liku-liku anggota yang dibasuh, dan melebihkan sedikit daripada batas basuhan. Itu berdasarkan pada satu hadis ya. Hadis yang Nabi sebut, in ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhayyilina min athari wudu'i faman istata' ay yutila ghurratahu falyaf'al. Nabi kata, sesungguhnya umatku pada hari kiamat ni dipanggil sebagai ghurral muhayyilin, putih muka dan tangan dan kaki, akibat bekah air wuduk, tuan-tuan. Maka siapa yang dapat memperpanjangkan nur putihnya, maka perbuatlah. Itu yang sahabat Nabi duk basuh sampai betih tu, supaya cahaya tu sampai betih. Basuh tangan duk sampai ke bahu, supaya cahaya dia melampaui daripada siku sampai ke bahu, tuan-tuan. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Juga riwayat dalam satu riwayat yang lain yang kata perhiasan bagi seorang mukmin pada anggota wudu. Sebab tu orang yang banyak wudu ni, tuan-tuan, kita nampak wajahnya berseri-seri. Wajah nampak berseri-seri pada anggota wudu ya, tuan. Nampak macam bersih, berseri-seri muka dia, tuan. Yang kesebelahnya, tuan-tuan, sunat mendahulukan sebelah kanan. Kena buat sebelah kanan dulu, barulah buat sebelah kiri. Yang ke-12-nya berturut-turut. Maknanya ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, kemudian duduk, relax dulu, syakuk dulu, baru basuh pula, sapu kepala, relax dulu. Yang sunatnya berturut-turut. Tapi yang dia kata, tuan, basuh muka, basuh tangan, mati baik. Tengok pai ujung sana hidup, dia pun jalan ke ujung, sah, tak masalah. Ada ulama kata jangan sampai kering. Basuhan yang pertama, yang kedua, yang sebelumnya tu jangan sampai kering. Kalau kering kena ulang balik. Itu setengah ulama kata begitu, tuan. Dan yang ke-13-nya, sunat dia tidak berbicara atau minta tolong pada orang lain, dan tidak diusap dengan ini pun bahasa Indonesia ni, anduk. Pandai. Anduk tuala. Maknanya bukan dia ambil tuala disapu dengan tuala, tuan. Jadi basah dengan tuala. Kecuali orang sakit Orang sakit ni mungkin kena demam panas. Dia pun boleh pakai penyembuh, tuan. Sehingga orang pergi haji bila dia bekalkan satu botol kecil sembuh. Maknanya sunat tidak menggunakan kain atau tuala untuk dibasuh. Tidak bercakap-cakap ketika berwuduk. Sampai berwuduk ni, hari ni ada keduri apa ni? Keduri rumah, ada akikah pun, betul. Bebel lagi ketika wuduk, tuan. Itu makruh, tuan. Wuduknya sah, tak masalah, tapi makruh. Dan sunatlah rajin-rajin untuk menyempurnakan wuduk. Maknanya disempurnakan wuduknya, kena buat betul-betul wuduk, tuan. Sebab dalam satu hadis disebutkan, tidak adalah seorang hamba yang menyempurnakan wuduknya melainkan diampunkan dosanya yang lalu dan yang akan datang. Yang rasa hadis yang lepas kita sebutlah. Dan menyiramkan sedikit air di kain di muka kemaluannya, sebagaimana ketika selesai cibuk, kata sabda Nabi, Jibril datang kepada aku pada permulaan menurunkan wahyu, lalu mengajarkan padaku cara wuduk, dan setelah selesai mengambil air dengan tangannya, lalu disiramkan ke kemaluannya. Cibuk dulu, sunat cibuk dulu, walaupun dia tak pergi kencing. Itu sunat dia, tuan. Tapi kalau kencing wajib nak cibuk. Kalau buang air itu wajib nak cibuk. Ini maknanya kalau dia tidak buang air, sunat cibuk dulu. Dan tidak sunat mengusap leher. Dia kecil-kecil dulu,
basuh telinga, basuh liar, habis bosok baju tuan. Saya pun pelik daripada mana dapat. Maksud saya dulu masa kecil dulu. Dalam zaman sekolah rendah tu kan, darjah 1, 2, 3, basuh leher tuan. Dia kata di sini tidak sunat mengusap leher. Atau dia kata apa? Tidak sunat membaca doa untuk tiap-tiap anggota wudu kerana hadis-hadisnya sangat lemah, kata dia. Tapi dalam kitab Ihya Ulumuddin dia ada sebut tiap-tiap anggota wudu tu kita nak apa, sapu muka ada doa dia. Basuh tangan, basuh muka, basuh tangan ada doa dia. Sapu kepala ada doa dia. Basuh telinga ni, sapu telinga, basuh telinga ada doa dia. Nanti basuh kaki ada doa dia. Dan doa ni pun pula orang pun petik daripada kitab Ihya Ulumuddin. Ada Hidayatus Salikin pun ada, Siyarus Salikin pun ada. Jadi menurut apa ni Syekh ni yang mengarang kitab ni, dia kata tidak sunat membaca doa untuk tiap-tiap wudu kerana hadis-hadisnya sangat lemah, dhaif jiddan. Tapi kalau tuan nak baca juga, setengah ulama dia kata apa, bid'ah baca sunat, baca doa sebab hadis-hadisnya dhaif. Tapi fatwa dah keluar dah tuan. Kita kuasa fatwa selama dah keluar dah. Tidak boleh membid'ahkan amalan yang bersandarkan kepada hadis dhaif. Itu fatwa Nabi sallallahu. Tidak boleh membid'ahkan kepada amalan-amalan yang khilaf di kalangan para ulama. Itu fatwa dia. Tuan-tuan boleh rujuk tuan. Fatwa ni fatwa yang agak baru jugalah keluar. Negeri Sembilan lagi. Wallahualam, saya tak baca fatwanya lagi. Cuma Surat Khabar kata Negeri Sembilan haramkan Wahabi. Dah orang pun macam-macam cakap dalam Facebook, dalam WhatsApp. Kalau macam itu orang Negeri Sembilan tak boleh sembahyang ke Mekah, tak boleh sembahyang ke Madinah, tak boleh ikut Imam Mekah, tak boleh ikut Imam Madinah. Sebab Imam Mekah, Imam Madinah Wahabi. Macam-macam tuan. Kita kena tabayun dulu tuan. Tabayun ni kita kena tengok. Kerana Surat Khabar ni sensasi je tajuk dia, isi dalam lain. Atas itu haramkan Wahabi, isi dalam tak tersebut. Kita kena faham tuan. Zaman sekarang ni kita kena bertabayun. Saya pernah jawab banyak soalan daripada kawan-kawan ni tuan. Ya, orang duk post kat WhatsApp macam-macam. Ada bunyi dekat lautan Pasifik sebagai tanda Dajjal nak keluar. Orang pun tanya juga, Allah, benda ni pun nak tanya. Hadis daripada mana kata Dajjal duduk kat lautan Pasifik? Macam-macam tuan. Astronot wanita India pergi naik ke langit, dengar azan, dengar apa semua, balik turun bumi masuk Islam. Rupanya semua cerita kartun tuan. Cerita tak betul. Maknanya zaman sekarang ni tuan, bukan sekadar hadis maudhu je kena periksa tuan. Khabar-khabar dekat WhatsApp, Facebook dan sebagainya pun kena cek dulu. Tanya kepada orangnya, ahlinya. Tapi masalahnya ada pula ustaz sebut ceramah dia, itu masalahnya. Bila ustaz sebut ceramah dah, ustaz disebut ke tu? Payah tuan. Tuan ingat macam gambar seorang budak yang duduk lebam-lebam. Kemudian orang boleh cerita kata dekat negeri Arab seorang budak kena kubur. Lepas tu keluarga dia mimpi budak ni beruntung-untung dalam kubur supaya ditengok. Bila dikorek balik, badan dia lebam-lebam dengan mata sengit apa semua tu lah. Gambar tu dia kata inilah gambar sebab budak ni meninggalkan solat. Masalahnya tu pula ustaz tu bawa pergi ceramah dia. Dia ceramah siap dengan apa? LCD. Dia pun tayang, ni dia budak lebam-lebam. Saya bila orang tu hantar post benda tu pada saya, bertanya tentang saya tengok gambar ni, saya duk renung, aku rasa aku pernah nampak gambar ni 10 tahun sebelum timbul cerita ni. Gambar ni dah ada. Saya duk ingat kan. Rupanya saya ingat dulu ada satu laman web nama dia rotten.com. Rotten.com dia gambar-gambar, segala-gala gambar yang ada dalam dunia ni. Gambar orang mati kena bunuh, gambar orang mati terhempas, gambar orang mati kena lenyek, gambar macam-macam gambar-gambar yang pelik-pelik, yang ngeri-ngeri, yang jijik masuk dalam rotten.
Dan saya teringat gambar tu adalah gambar seorang budak yang dibunuh di New York. Dibawa benda tu ke forensik. Bila mati kena bunuh kat New York tu agak lama sikit, jadi badan menjadi lebam. Dia ambil di forensik, orang ambil gambar tu dipostkan 10 tahun yang lalu. Kemudian orang ambil 10 tahun kemudian orang tu ambil gambar tu, dia kata ini budak kena seksa. Wah, sudah. Tak tengok. Jadi benda jadi pahlawan orang kafir, kata apalah orang Islam ni. Sama dengan suara kata-katanya kononnya ada ahli apa kaji bumi Rusia dok korek bumi, tiba-tiba terdengar suara orang menjerit. Dia kata tu gambar apa suara orang kena seksa dalam kubur. Dia ambil lah suara tu, rakam, orang pun keluar suara tu, tersebarlah seluruh dunia tuan, masuk dalam WhatsApp. Dia kata suara orang kena seksa dalam kubur. Ada juga ustaz ke bawah masa ceramah, dia pun gambar pasang LCD, pasang dengan apa speaker semua tu, dengar suara orang menjerit. Oh, menjerit tu. Oh, tengok tuan, suara orang dalam kubur membuktikan kebenaran hadis Nabi SAW. Hadis Nabi tak payah tu pun betul tuan. Tak payah nak keluar suara tu, hadis Nabi tu betul tuan. Tak perlu dengan benda-benda begini. Tapi lah, bila orang duk tanya saya pun terpaksa cari lah, kaji. Cari sampai kita telusuri sampai ke sumber-sumber dia. Rupa-rupanya benda ni asal mulanya tuan-tuan, satu TV Kristian. TV Kristian tu dia ambil suara tu, dia jadikan dalam satu program dia. Sebab Kristian pun percaya dengan hidup selepas mati, percaya dengan hari akhirat. Dia kata, wah ni orang-orang yang berdosa menjerit dalam kubur. Kemudian kita percaya dia tu ambil sumber tu daripada mana. Sampailah kepada satu surat khabar dah dekat Rusia, dekat mana. Rupanya benda tu ada satu benda yang direka-reka, bukan sebenarnya tuan-tuan. Jadi masalah tuan. Tulang-tulang Nabi Adam kononnya kan jumpa Aramco. Aramco ni Arab and American Company yang apa, syarikat minyak yang gali minyak dekat Arab Saudi. Katanya tengah nak gali kat padang pasir tu jumpa dengan tulang-tulang besar. Oh, inilah tulang Nabi Adam, keturunan Nabi Adam, oh, manusia di zaman Nabi Adam. Betul lah hadis Nabi kata Nabi Adam yang tinggi 70 hasta dan sebagainya. Bila kita dah selidik-selidik, rupanya tu gambar pertandingan Photoshop untuk mereka satu gambar menunjukkan penemuan-penemuan arkeologi. Jadi orang tu dah buat gambar tu, dia bega. Tuan-tuan, zaman sekarang ni kena berhati-hati ketika nak menerima apa-apa sebaran. Yang lagi jahatnya tuan-tuan, saya kata jahat lah, dia bubuh tu, sila sebarkan dan war-warkan, kerana Nabi bersabda sesiapa yang menyebarkan benda ni akan mendapat pahala bagian. Mana ada Nabi cakap itu? Ini dia masuk dalam kalam mangkadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama Nabi Muhammad, sediakanlah tempat duduk dalam neraka. Jadi yang maudhu' ni bukan hadis Nabi zaman dulu, hadis orang duk palsukan hadis, tetapi banyak khabar-khabar sekarang ni pun orang duk berpalsukan. Sebab tu Islam mengajar fatabayyanu, tabayyun. Dengan cerita tabayyun dulu, betul tak betul? Zaman sekarang ni memang dah wajib benda tabayyun ni tuan-tuan. Kita takut bila kita sebar jadi fitnah benda tu tuan-tuan. Sebab tu bila kita dapat satu khabar tuan-tuan, kita kena tabayyun. Pertama, tabayyun dulu. Ini ustaz yang cakap. Betul ustaz yang cakap. Tanya ustaz lain pula. Kadang-kadang mungkin ustaz tu dia terlepas pandang. Bukan kita nak condemn ustaz tu dah, tapi kita nak dapatkan pengesahan. Ustaz, macam saya ni tuan-tuan, ustaz tak berapa nak percaya. Betul ustaz main sini. Tanya ustaz lain pula. Ustaz tu jawab, tanya pula ustaz lain. 2-3 ustaz sampai puas hati. Tabayyun yang pertama. Yang kedua, bila dah tabayyun, kita dah dapat benda tu sahih ke tak sahih. Kalau tak sahih, abaikan saja. Ataupun bagi tahu orang yang post, benda ni saya dah tanya dengan ustaz-ustaz, dia kata benda ni tak sahih, tak betul, jadi minta jangan sebarkan. Kalau benda tu sahih, kita kena tengok bermanfaat ke tak bermanfaat.
Kalau bermanfaat, boleh sebar. Kalau tak bermanfaat, abaikan saja. Yang ketiganya tuan-tuan, kena timbang pula. Kalau kita sebar balik benda tu, jadi fitnah ke tak jadi fitnah? Takut disebar benda tu pula jadi fitnah. Kalau sekiranya jadi fitnah, tak payah sebarkan. Kalau sekiranya tidak menimbulkan fitnah dan bermanfaat, okey, tak usah. Boleh viralkan dalam Facebook. Kadang-kadang tuan-tuan, Ustaz Abu Anas Al-Madani, Pondok Sungai Durian, Dr. Abdul Basit Rahman, dia dah keluarkan dalam Facebook dia. Hentikanlah menyebarkan. Malam ni malam Jumaat bang. Dia ambil gambar perempuan, seorang perempuan cantik, dia tulis malam ni malam Jumaat bang. Masuk dalam WhatsApp. Saya banyak berpuluh-puluh terima tuan. Sampai jam dia punya telefon. Asal malam Jumaat pun malam ni malam Jumaat bang. Dr. Abdul Basit kata apa? Hentikanlah menyebarkan gambar seperti ini, kerana yang pertama, perempuan tu tak cakap benda tu. Dia ambil gambar cantik yang mana lah, dia tulis itu malam Jumaat bang, aku dia buat WhatsApp tuan. Sudah menjadi satu fitnah kepada perempuan tu. Pertama. Yang kedua, perempuan cantik kadang-kadang tak pakai tutup aurat, kita dah bantu pergi sebar gambar dia, dapat dosa tuan-tuan. Kita pun sama dalam masuk rangkaian MLM, multi level maksiat, berangkai dosa tuan. Orang yang mula-mula buat tu dapat dosa, kita sampai dapat dosa. Orang mula sebar dapat dosa. Sebab tu benda-benda macam ni memang saya tak layan tuan-tuan. Padam, lepas tu tak ada nak masuk pula grup sebelah. Kalau Ustaz buat lawak je, mana boleh buat lawak? Cuba kau gambar bini kau buat macam tu, ambil gambar bini diri, tulis malam ni malam Jumaat pak pergi rasa kawan. Mesti dia marah tuan. Ni tak gambar anak siapa dah. Masa banjir lagi tu tuan-tuan, gambar orang salat kahwin. Banyak tu sebar dalam WhatsApp tuan-tuan. Anak-anak dara siapa dah. Yang anak dara dia pun satu, yang dia pergi ambil gambar tu, kau pergi upload, pergi Facebook, pergi upload, pergi buat apa? Tuan-tuan, kerja kita menutup keaiban orang. Tak payah sebar, padam. Tegur pula orang yang sebar tu, jangan sebar gambar macam ni, Ustaz kata tak baik. Ni gambar orang-orang ni, cuba aurat anak kau, cuba aurat bini kau, aurat adik perempuan kau, dia buat macam ni, aurat mak kau. Lagi satu tuan-tuan, gambar mak masa muda, dukung kita masa bayi kan. Zaman dulu orang perempuan, termasuk mak saya, bukan mak tuan-tuan, masuk mak saya zaman saya kecil dulu, mana dia pakai tudung? Zaman dulu pakai tutup aurat ni belum jadi satu, orang kata belum jadi satu trend lah. Mungkin ya kejahilan ataupun dakwah tentang menutup aurat ni belum sampai ke peringkat macam sekarang. Jadi ambil gambar bawa kita masa bayi, mak tak pakai tudung. Kita pun nak menunjukkan kepada orang kenangan dengan ibu, kita pun ambil scan gambar tu, kita pun masuk kat Facebook. Rindu kepada ibu. Gambar kita kecil, ibu tak pakai tutup aurat, mak dia dalam kubur lah. Tuan-tuan, peliharalah aurat mak kita tuan-tuan, jangan sebar-sebar tuan-tuan. Memang saya tegur tuan, benda tu kalau siapa-siapa yang friend saya dalam Facebook, WhatsApp, dia gambar kata rindu dengan mak apa, memang saya tegur. Itu aurat mak dia dalam kubur, terseksa dalam kubur. Itu kena hati-hati juga tuan-tuan. Sebab tu benda ni bukan dah kadang-kadang media sosial ni. Media sosial tak salah tuan-tuan. Zuckerberg yang buat Facebook tak salah, yang buat WhatsApp tak salah, yang buat Telegram tu ahli perniagaan Islam. Pemilik Telegram tu dia tak salah. Yang salah kita. Macam pisau guna untuk membunuh, pisau tu tak salah. Yang salah orang yang membunuh. Mana jauh pergi sini pula tuan. Kita asal tadi pasal buat wudu sampai ke sini pula tuan-tuan. Ada itu tuan-tuan mengenai itulah tadi benda-benda sunat tuan. Harus mengerjakan yang wajib sahaja jika waktunya sempit. Ini tuan-tuan, ini jadi satu masalah ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita pergi lalu highway kan, masuk waktu solat, singgah dekat R&R. Hari cuti dari Cina, ramai
duk singgah. Jalan pun sampai parking pun payah. Bukan setakat jalan je, ambil wuduk pun je. Kau dah tahu ambil wuduk je, tak payahlah dengan sunat-sunatnya sekali, 3 kali, tak payah. Orang lain dah beratur kat belakang. Ambil je yang wajib, bagi calon orang belakang. Itu satu. Satu lagi, bilik solat tu dah sempit. Lepas sembahyang berjemaah, okey lah. Lepas sembahyang nak wirid lagi, membaca doa panjang lagi. Assalamualaikum, Assalamualaikum, belah je lah. Orang lain dah beratur dan nak pergi sembahyang, tuan-tuan. Ini jadi satu masalah juga, tuan-tuan. Dia tak tahu mana keutamaan. Wirid tu sunat je, doa tu pun sunat je, tuan-tuan. Yang wajib ni kawan belakangnya. Itu boleh ada kaedah yang mengatakan idza daqal amru ittasa'a. Kalau satu benda benda itu sudah menjadi sempit, maka perluaskanlah. Idza tasa'al amru daqa, apabila satu urusan tu jadi luas, sempitkanlah. Maksudnya kalau waktunya luas, buatlah 3 kali dengan kumur-kumur, dengan atau gosok gigi, siwak, masukkan air pun semua 3 kali, baca doa lagi. Tak apa, waktu luas. Dia waktu sempit, orang duk beratur lagi, ambil sekali cukup lah. Sebab tu dia kata harus mengerjakan yang wajib sahaja. Jika waktunya sempit, lebih-lebih lagi untuk mengejar ataupun mendapat sembahyang jamaah, lebih baik daripada melakukan sunat-sunat wudu sekiranya tidak ada jamaah yang lain. Bukan itu sahaja, dengan benda-benda yang lain, tuan. Maksud dia orang duk tunggu, orang duk beratur ramai dah, tuan-tuan. Jadi buat yang wajib saja. Itulah nak kena belajar pula fiqhul aulawiyat. Mana yang lebih utama? Keutamaan tu. Kadang-kadang kita ni benda yang tak utama. Mana lebih utama? Belanja kawan makan dekat kedai mamak dengan belanja isteri yang kelaparan di rumah. Kalau isteri hari-hari nampak, ustaz, dia belanja kawan ni bagi tender. Dia ada fiqhul aulawiyat, kena tahu, tuan. Betul, bersedekah itu satu yang dituntut. Tut'imu ta'am, bagi makan kepada orang, itu pun satu dituntut. Tapi apa keutamaan dia? Kemudian, tuan-tuan, sedikit makruh wudu. Yang pertama, memboroskan air. Maknanya guna air yang terlalu banyak untuk berwudu. Setengah ulama kata bukan boros lagi dah, bukan makruh lagi dah, boros ni haram hukumnya. Berwudu dengan memboros-boroskan air, buka air tu, sebab kita tak pernah diajar untuk berwudu dengan menggunakan satu botol air. Itu belum mandi wajib. Sudah mandi wajib dengan sebotol air mineral. Boleh ke, ustaz? Boleh ke tak boleh? Yang keduanya, mendahulukan yang kiri daripada yang kanan. Maknanya kalau kita mendahulukan yang kanan sunat, mendahulukan yang kiri makruh hukumnya. Makruh ni benda yang tidak disukai, orang tak suka. Dan yang ketiganya, kurang daripada 3 kali atau lebih dari 3 kali jika bukan dari air wakaf. Adapun jika lebih dari 3 kali daripada air wakaf, hukumnya haram. Air kat masjid tu wakaf ke tak? Tak boleh lebih 3 kali, tuan. Kerana sabda Nabi SAW, beginilah contoh wudu, sesiapa yang melebihi daripada ini atau menguranginya, maka sungguh busuk dan melampaui batas dan zalim. Lebih 3 kali jadi zalim. Tapi itu hadis riwayat Imam Abu Dawud. Tapi ada hadis yang lain. Ada hadis yang lain yang Nabi pernah berwudu sekali-sekali. Itu ikut keadaan lah. Lepas tu dia kata boleh wudu, dia pun harus mengerjakan yang wajib sekali. Dalam keadaan-keadaan tertentu boleh sekali-sekali, tak masalah, tuan. Wallahu a'lam. Ada apa soalan, tuan? Ambil wuduk dalam tandas.
Setengah-setengah ulama kata ambil wuduk dengan tandas itu kau makruh. Sebab tandas tu tempat yang antara tempat yang buruk lah. Dia katakan tandas tu tempat orang berak kecil. Tetapi masalahnya zaman sekarang bilik air campur dengan tandas. Sebab tu ulama kata makruh saja. Makruhnya pun makruh tanzih saja, bukan makruh tahrim. Jadi makruh tanzih ni tak jadi masalah. Kalau benda yang haram pun kadang-kadang dalam keadaan darurah boleh menjadi mahzurah. Ad-darurah tubihul mahzurah, boleh mengharuskan kepada benda-benda yang dilarang. Apatah lagi keadaan zaman sekarang ni memang tempat wuduk tu memang dalam tandas, paip dalam tandas. Situlah mandi, situlah cibuk, situlah berak, situlah hapus bukan. Jadi tak jadi masalah, tak menjejaskan wuduk pun. Cuma setengah ulama kata buatan tu makruh. Bersih tak masalah. Tandas sekarang bila dah tandas itu memang bersih, gunakan HP. Sampai wangi. Okey kan ni? Okey lagi. Yang kita balut, kita tangan balut, tak boleh kena air. Kita untuk jamun tu, ikut dia punya tetap ataupun boleh sambung. Maksudnya ni? Maksud saya bila satu muka, tangan, lepas tu apa namanya balut. Jadi kalau kita apa namanya lepas kepala baru kita buat jamu tangan, boleh tak? Lepas kepala kita selesaikan dulu, lepas tu baru buat jamu. Dan tangan tak kena air tadi. sapu. Dia tertib, dia jadi satu rukun. Dia itu dalam bab balutan. Dalam bab balutan ni, kalau mengikut buku panduan pesakit yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM dan juga oleh mungkin Jabatan Mufti di Selangor, orang yang bermasalah dengan berbalut itu, pertama dia kena wudu, kedua bertayamum. Ini kedua-dua sekali. Wuduknya ikut tertib juga lah. Maknanya kalau basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, lepas kepala kaki. Dia tak boleh kepala dulu, baru tangan dulu. Ikut sama juga tertib dia tuan-tuan. Begitu? Jadi maksud saya, lepas kepala, muka, ini jamu. Lepas tu sambung balik ni apa yang saya mudah ada satu tak bertayamum. Jadi kalau buka air itu bertayamum dia mari. Dia habis dulu baru tayamum. Sebab ada kan ustaz yang bagi tahu. Tak sah dia tak mesti ikut tertib juga. Ke jamu, lepas tu baru ni apa namanya dai. Wallahu a'lam. Tak apa tuan-tuan. Saya rujuk balik. Kita rujuk balik pada panduan tu. Panduan tu ada dalam telefon ni, nak buka masalah. Kita tengok pada panduan yang JAKIM beri. Tak apa, kita semak. Wallahu a'lam. Kita semak balik tuan. Okey lagi. Asasnya kalau kita nak kenal dia Wahabi, apa pokok dia? Contoh macam Syiah ni kita tahu dia lebih kepada Ali, dia kutuk sahabat Abu Bakar, Umar, kita tahu indikasi dia kita tahu, indikator dia kita tahu.
Masalah jawab rakam. Itu kita jumpa masa minum. Saya cik saja tuan-tuan. Ini cik Tuan Guru Aziz tadi. Haji Saudi baru-baru ni pun. Oh, Haji Saudi. Haji Saudi pun orang yang puji dia. Oh, dia tak ada perayaan apa ni macam sandung tinggi-tinggi, tak ada kesahan kufur, sekitar macam tu lah. Padahal tu benda-benda sunnah apa? Okey. Dia benda ni ada benda yang khilaf di kalangan para ulama dan ada benda-benda yang ittifaq ataupun sepakat ulama. Ini bagi contoh satu je tuan. Ini kes baru ni Menteri Besar bekas Menteri Besar Kelantan meninggal dunia. Tuan Guru ni Aziz ni di antara orang yang tidak memihak kepada pendapat tahlil lepas daripada kematian. Sebab tu lepas dia mati, dia pun kata jangan buat tahlil apa semua, orang pun dah puji-pujikan. Okey, satu. Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki adalah ulama yang mempertahankan tahlil. Okey? Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube tu apa pandangan dia tentang tahlil, kedua tahlil dan sebagainya. Tapi tuan dah tengok bila Tuan Guru Haji Aziz mati, meninggal dunia, Syekh Nuruddin datang. Dia buka serban dia, dia buka kasut dia, sembahyang mayat pada kubur dia, menunjukkan tanda hormat. Ulama boleh hormat walaupun pandangan berbeza di antara. Jadi benda khilaf tuan. Benda khilaf ni saya banyak kali tahu. Benda khilaf ni sampai kiamat takkan habis, takkan selesai. Orang ni datang hujah ni, orang datang hujah ni. Kalau sampai kiamat tak habis. Hari ni mungkin saya berdebat, saya kalah, hujah tak habis. Besok kita datang lagi mungkin hari tu saya pula menang, orang tu pula kalah. Sampai kiamat tak habis tuan. Benda khilaf. Jadi benda-benda khilaf ni tak perlulah kita nak berbesar-besarkan. Sebab ulama di antara satu sama lain pun mereka boleh menghormati di antara satu sama lain. Sampai Syekh Nuruddin tanggal serban dia tu. Padahal banyak pendapat ni ahli tu yang dia sendiri tak setuju atau bertentangan pendapat tu. Dia tak katalah, oh saya tak setuju dah. Maksudnya pandangan dia tu berbeza di antara satu sama lain. Yang bergaduh ni orang bawah Yang Negeri Sembilan tu dia fatwa akan sesat ke? Itu saya tak baca lagi fatwanya. Saya cuma baca dalam surat khabar dia kata Negeri Sembilan haramkan Wahabi. Jadi apa fatwanya kita pun tak tahu lagi. Dan ada cadangan daripada ahli jawatan kuasa Persatuan Ulama ni pun dia kata kita buat ziarah kepada Mufti Negeri Sembilan. Mufti Negeri Sembilan tu Datuk Yusof tu guru saya dulu. Masa saya duduk belajar di Negeri Sembilan, tu salah seorang guru saya, dia pengetua sekolah saya dulu. Jadi kita pun tak tahu apa sebenarnya isi fatwa tu. Saya belum sempat semak lagi tengok yang dikatakan macam mana. Saya tengok kalau dari segi khilaf PK memang banyak.